Kemudian yang kelima, memurnikan model matematik. Memurnikan ni pun selalunya tak ada. Dan yang keenam adalah melaporkan dapatan. Akhir sekali adalah melaporkan dapatan. Okay, dan kalau macam memurnikan model matematik ni, ada situasi lain yang kita akan guna untuk model matematik kita tu, kita ulanglah proses yang sama. Tapi dia jarang lah guna Okay, dah saya salin ke? Dah. Okay, dan kemudiannya yang tadi tu cikgu tak nak ulas lebih lanjut. Dalam buku awak dia ada soalan-soalan, nanti awak tengoklah dia punya contoh, dan muka surat 190 dengan 191 tu awak kena selesai definisi masalah, tentukan andaian dan kenal pasti pemboleh ubah. Awak boleh tengok dan try buat benda tu. Itu step yang 2 step yang pertama. So cikgu terus pergi kepada yang 8.2, iaitu kita nak selesaikan masalah terus melibatkan 3 fungsi graf ni. Graf yang pertama, graf garis lurus, linear. Graf yang kedua ni namanya kuadratik. Okay, dia melengkung, bentuk dia macam U Dan kalau yang ketiga, graf eksponen. Korang pernah tengok tak graf eksponen? Benar? Kat NMAT ke? Fizik. Okay. Graf eksponen ni dia akan ada satu nilai yang tak tertakrif kan? Betul tak? Dia akan go atas, dia tak akan kita punya nilai tu kalau macam daripada naik, turun, dia turun je terus dah sampailah ke kosong. Dia jarang yang negatif, jarang dia mesti sampai daripada kosong naik atas ataupun daripada atas ke kosong. Okay, kalau graf yang bentuk kuadratik ni awak dah tahu dah dia bentuk U dan kalau macam kita punya masalah dalam kehidupan seharian ni tak semestinya bentuk U yang lengkap. Kadang-kadang U tu sikit je, maksudnya dia ada naik, turun, dia ada naik, dia stop, lepas tu dia turun balik. Ataupun daripada atas, dia turun dan naik balik. Dia mesti ada proses patah balik tu, graf tu. Graf tu daripada atas, turun, naik balik ataupun daripada bawah, naik, turun balik. Dia akan ada patah balik. Sebab itulah bentuk dia macam U dan yang graf eksponen bentuk dia L. Kalau yang ni ada dalam buku awak macam tak ada Dia tak ada nota pasal graf eksponen ni. Kalau dalam kita punya soalan, dia tak ada bagi tau awak punya, kadang-kadang lah dia tak bagi dia tak akan bagi awak punya situasi tu, dia tak bagi. Ni situasi linear ke, situasi kuadratik ke ataupun eksponen. Kita yang kena fikir sendiri tau. Kadang-kadang dia bagi lah tapi jarang dia bagi, cikgu rasa. Tak ada. Okay, yang kita yang kena tahu, okay, kalau bentuk ni dia adalah kalau bentuk ni pula, kalau situasi macam ni, graf dia mesti graf linear. Kalau bentuk macam ni, mesti graf kuadratik. Dan kalau bentuk macam ni, mesti graf eksponen. Dan buku awak pun tak ada bagi tahu yang kalau graf eksponen ni, dia ada rumus sebenarnya. Tapi kalau soalan tu memang dah bagi, senang lah. So salinlah yang ni kalau graf linear, dia punya pemodelan matematik dia ataupun rumus matematik ni adalah Y mx tambah C. Jadi kita akan cari nilai M dan C untuk dapatkan model matematik. Model matematik ni sebenarnya rumus tau rumus. Boleh katakan rumus lah. Kemudian graf kuadratik, rumus dia mesti Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan graf eksponen, model matematik dia mesti macam ni. Yang ni jarang guna lah. Cikgu pun tak ingat sebenarnya. Tapi memang pernah belajar lah. Y sama dengan CA kuasa X dan Y sama dengan A kurungan 1 tambah R kuasa X. Okay, graf eksponen mesti ada kuasa something Sebab itulah dia boleh jadi graf dia meningkat sampai infinity. Dan kalau tak ada pula yang ke atas ni. Cikgu rasa ada satu lagi nota ni. Dia kalau macam mana nak cakap? Untuk
rumus yang pertama ni dia untuk graf yang naik, untuk graf atas ni. Lupa lah nak tulis. Tamak warna merah pula. Kalau yang kat bawah ni, dia kalau graf tu turun. Kalau graf naik, pakai yang rumus atas. Kalau graf bawah, ke bawah menurun, guna rumus yang bawah. Ni untuk yang atas. Ni untuk yang turun ni. Ni graf naik. Ni turun. Ada huruf ni. Terperasan tapi tak guna, tak apalah. Okey. Dah salin dah rumus? Dah go. Okey. Okey, contoh yang pertama. Sebuah syarikat sewa kereta mengenakan bayaran tetap sebanyak RM30 dan tambahan RM50 untuk setiap kilometer yang ditetapkan. Bentuk satu model fungsi linear, ni soalan baik ni dia dah bagi tahu bagi situasi ini. Hitung jumlah bayaran yang dikenakan oleh seorang pelancong menyewa jika seorang pelancong menyewa kereta tersebut dan memandu sejauh 80 kilometer. So daripada sini kita punya soalan minta bentukkan satu model fungsi linear. So fungsi linear yang kita dah tahu dia y/mx tambah c kan? Lepas tu dia punya graf menaik secara seragam. betul. Lepas tu dia nak model. Model ni sebenarnya maksudnya rumus persamaan ataupun persamaan lah rumus. Maksudnya kita guna rumus ni je kita akan dapat berapa bayaran yang akan dikenakan. Macam tu. Y sama dengan 1.5x tambah 30. Okey. Betul lah tu. Okey. Kita kena tahu yang kalau nak buat equation, kita Y tu kita tahu apa dia Y. Y tu adalah jumlah bayaran. Maksudnya kita punya berapa banyak yang kita penyewa kena bayar. Kemudian X pula jarak yang dilalui. So bayaran tetap adalah C. Maksudnya nilai tu memang akan ada setiap equation dan juga bayaran tambahan 1.5 tu bagi setiap kilometer kan. So dia punya equation adalah Y sama dengan 1.5x tambah 30. So benda-benda ni lah yang korang kena buat dan untuk B, bila kita dah buat satu model ni, maksudnya nilai tu kita boleh ganti untuk apa-apa sahaja nilai yang lain. Kan? So kalau kita nak cari berapa jumlah bayaran, maksudnya kita nak cari nilai Y dan yang 80 tu adalah nilai X. So selesaikan lah. Kita dapat lah. Itulah guna model matematik sebenarnya untuk mengira apa-apa jenis nilai yang akan yang akan ada dalam kita punya data tu. So bila ada model matematik tu, apa-apa data yang masuk pun kita boleh kira dia punya outcome dia. Okay. Ini level soalan senang lagi. Level mudah lagi. Okay, contoh kedua. Harga sebuah kereta baru pada tahun 2020 ialah RM80,000. Harga itu akan menyusut sebanyak 7% setiap tahun. Bina satu model matematik berdasarkan situasi tersebut. So kat sini dia tak bagi tahu model tu model apa. Tapi kita kena fikir. Kita boleh fikirlah model tu model apa. Kalau penyusutan 7% tu setiap tahun, awak rasa graf apa yang jadi? Eksponen. Linear? Eksponen. Jawapannya eksponen. Kalau linear, dia takkan
dia tak akan tetap, nampak macam dia akan tetap 7% kan, tapi kalau kita plot, dia sebenarnya akan jadi melengkung. Sebab 7% sebenarnya drop banyak. Bila tahun pertama 7%, tahun kedua dia akan jadi 14%, tahun ketiga akan jadi lain lagi. Dia jauh lagi. Dia akan berkurang banyak. So dia akan jadi lengkungan yang apa nama tu? Eksponen. Tajam, exponential lah. So bila kita punya rumus tu eksponen, rumus yang tadi tu y sama dengan CA kuasa X, kemudian ataupun y sama dengan A 1 tambah RT kan. Yang tu kita kena fikir nak guna mana satu tu lah. Buku awak tak ada lah, buku teks pun tak ada. Ada satu buku ni je cikgu jumpa benda ni. Tapi tak tahulah kalau soalan lain macam mana dia akan bagi ke tak. Tapi dalam buku awak macam tak ada pasal eksponen. Buku awak yang eksponen dia dah bagi. Kalau tak silap cikgu lah. Cikgu dah tengok dah hari tu. Ni kuadratik. Dia banyak bagi kuadratik. Dia tak buat eksponen. Dalam buku modul hitam. So kat sini bila dia bagi situasi yang kadar penyusutan drastik dan berterusan, memang grafnya adalah eksponensial, graf eksponen. Lepas tu penurunan tu negatif, so kita akan pakai rumus yang ni lah. Kenapa ada makan kat sini? Akan sebenarnya, tak apalah. So A adalah nilai awal, R adalah berapa pengurangan dia tu. Ini dalam ADMAT sebenarnya kalau awak perasan lah, dalam ADMAT ada R ni. Lepas tu berkurang 7% maksudnya negatif 0.07. Dan T tu adalah tahun, berapa tahun. Kalau kita masukkan dalam persamaan, dapatlah kita punya persamaan eksponen tu Y sama dengan 8,000 0.93 kuasa T. Jadi daripada model matematik ni awak akan dapatlah harga kereta tu pada bila-bila masa pun. T tu adalah berapa tahun lah. So untuk dapat yang B dah senang lah sebab kita dah buat model matematik tadi. Cuba kira berapa harga pada tahun 2025. Sebenarnya kita boleh je kira macam biasa kan. Tapi tak apalah. 55,655 ringgit 7 sen. Betul lah tu. Okay. So kalau macam nilai-nilai yang macam ni, so kalau dia nak memurnikan tu kan, kalau dia nak memurnikan model matematik ni maksudnya model ni adakah dia akan boleh digunakan untuk apa-apa situasi? Jawapannya dia tidak boleh sebab nilai kereta tu, penyusutan kereta tu tak tetap dia bukan 7%, dia akan boleh jadi banyak lagi lah. Kadar penyusutan tu tak tetap. Kadang-kadang ada kereta yang memang 7%, ada kereta 10%. So model kereta yang berbeza, kadar penyusutan dia pun berbeza, dia tak sama. Tapi soalan kalau macam ni senang je lah, yang ni je lah disuruh buat. Dan contoh yang ketiga dan terakhir untuk hari ni, bacalah tapi dia still masih lagi soalan yang Dalam bahan makan alat power dingin. Penghilang itu mempunyai kos tetap bulanan sebanyak 3,600 dan kos pengeluaran 360,000. 360,000. Bukan 3. Betul lah 360,000 ya Allah. 360,000 dan kos pengeluaran 730 untuk setiap unit yang dihasilkan. Produk ini dijual dengan harga 1,400 per unit. Bina model matematik untuk meramalkan keuntungan atau kerugian syarikat. Lepas tu? So kat sini kalau lupa lah Zihan, kau dah ada line yang baru internet.
Saya kat Sempang je. Oh, kalau kat Simpang dia okey Okey, dia wifi. Oh, okey. Baguslah. So, bina model matematik. Jadi, walaupun sebenarnya kita tahu je macam mana nak kira kan, secara apa kata, congak boleh je kita kira sebenarnya. Tapi dia nak satu formula untuk kita guna kalau nak kira keuntungan atau kerugian, macam mana kita nak kira. So, itulah namanya model matematik tu tadi. So, kalau apa? Persetujuan tolak modal. Sebenarnya macam tu je kan. Tapi dia nak rumus. Dia mesti nak rumus. So kalau kat sini kita buatlah step dia tu, kena pasti masalah. Sebab kalau dia nak bina model matematik mesti buat step yang ni lah. So kena pasti masalah, cari untung ataupun rugi. Membuat andaian. Andaian dia fungsi bagi kos dan pendapatan adalah fungsi linear. Sebenarnya memang itulah kan. Lepas tu tak ada andaian lain lah. Ni kena buat graf ke tu? Tak payah. Kita buat fungsi je. Model matematik ni fungsi je. Fungsi ni maksudnya equation tau. Dah azan dah. Sekejap lah, tunggu azan sekejap. Okay. Cikgu benar ngantuk dah ni. Ya Allah. Korang lepas ni ada kelas lagi tak? Tak ada kan? Tak baik tu sikit. Ada apa? Tak ada kelas. Okay. So dah tengok tu kan, membuat andaian, lepas tu pun boleh ubah. Tapi sebab kadang-kadang andaian ni cikgu pun tak terfikir apa benda andaian aku nak buat Itulah cerita dia. Dia macam ada masalah sikit untuk andaian ni. Sebab kita tahu dah macam mana nak buat equation. Tapi andaian tu ada yang sangkut juga nanti. Dan boleh ubah dia
kita ada yang tetap dan yang tambahan. Yang kos tetap tu 360,000 sebenarnya, salah, tak cukup kosong dan kos unit tambahan 300. So X adalah unit yang dihasilkan. Ini fungsi kos sebab dia nak cari keuntungan atau kerugian jadi mesti ada kos dengan pendapatan ni lah. Kalau awak buat sekali tak boleh, dia mesti asing-asing. Kos apa dia? Satu fungsi, satu equation, pendapatan satu equation. So hasil jualan seunit dan juga X adalah unit yang dihasilkan. Okay, untuk pendapatan senang je sebenarnya. Okay, so kalau kos ni adalah linear macam ni. Kos K, cikgu panggil K, kos, kemudian 730 X, maksudnya 730 berapa unit yang kita buat tu, so dah tambah dengan yang kos tetap tadi. Kemudian pendapatan pula berapa banyak unit X darab dengan dia punya harga jualan 1,400. So untuk sebarang keuntungan sebenarnya atau kerugian cikgu lupa nak letak keuntungan atau kerugian, mesti tulis cikgu tulis U je. U untuk X, berapa X adalah sama dengan pendapatan tolak dengan kos. Harga kos. So itulah dia punya model matematik kita. Wah. Dia sebenarnya nak untung je tolak kan je sebenarnya. Sebenarnya macam tu je, tapi dia nak juga rumus tu. Kalau rumus kos apa dia? Rumus apa? Pendapatan apa dia? Sebenarnya dia nak yang tu je. Tapi dia nak sebab nanti bila nak isi nilai macam yang soalan B kan, dia suruh untung atau rugi apabila tahap pengeluaran 500. So kita akan gunalah rumus yang tadi yang kita buat tu. Macam ni kan B tengok B B kita punya rumus tadi daripada kos adalah 730 X kan. So 730 darab 500 tambah dengan 360,000. Dapat sekian-sekian. Kemudian pendapatannya kalau 500, 1,400 darablah dengan 500. So dapat sekian-sekian. Bila kita kira keuntungan, rupanya dia negatif. So kat sini kita tahulah kalau dia buat aircon tu 500 dia takkan dapat untung, dia akan rugi. So kat sini daripada equation ni kita tahu sebenarnya berapa yang kita kena buat untuk capai keuntungan. Untuk yang B2 pula, bila pengeluaran 600, masukkan dalam equation, tolakkan, dapat keuntungan. So keuntungan 42,000 bagi pengeluaran 600 unit. Itu gunanya model matematik tadi tu. Dia akan ada jawapan untuk apa-apa nilai yang kita nak letak. Dan kita boleh tahu juga macam nombor 3 kan, bilangan unit untuk pulang modal. Berapa kita nak buat at least untuk pulang modal tu. Which is pulang modal ni maksudnya kos mesti sama dengan pendapatan tu tak? Berapa yang kita buat tu dapat. So kos mesti sama dengan pendapatan, buatlah linear equation. Bila kita buat macam ni sama dengan linear equation kan. So dapatlah sehari pula sebulan tu dia kena buat berapa banyak unit bagi untuk kalau untuk tak rugi. So kat sini memang limit mesti 538 unit. Kalau dia buat kurang daripada tu maksudnya dia tahu dah ni rugilah syarikat aku macam tu. Okay? Boleh? Boleh. So itu saja untuk tajuk ni. Dan kalau ada masalah dengan modul tu bagi tahulah sebab modul awak ni sebenarnya dia bagi soalan dah ikut step yang 6 tu. So contohnya lah muka surat 193 dia suruh dah buat kenal pasti dan definisi masalah. So awak ceritalah pasal apa. Kemudian yang kedua dia suruh awak buat andaian dan pemboleh ubah. Kemudian nombor 3 dia suruh awak buat aplikasi matematik. Yang nombor 4 menentu sah dengan mentafsir penyelesaian dengan dalam konteks masalah berkenaan. Kat sini susah sikit sebenarnya untuk menentu sah ni sebab cikgu pun tak berapa faham sangat kenapa nak kena menentu sah So menentu sah ni macam verify tu verify function tersebut.
Tak pastilah macam mana. Nanti cikgu bagi jawapan skema dia. Kemudian memurnikan tu macam cikgu cakap tadi lah, adakah kita punya model ni sesuai untuk setiap situasi. Benda susah ni banyak sebenarnya yang dia buat. Tahu dah. Kita cikgu tunjuklah jawapan yang ada kat buku cikgu ni. Tapi awak pun ada jawapan kan? Adik tu. Betul-betul. dah. Simula 200 dah jawab. Dah ada jawapan dah. Korang tengok je lah jawapan. Tapi cikgu rasa kan dalam buku teks pun dia tak ada soalan yang macam ni sangat. Dia soalan dia mesti dia tanya dengan jelas dia nak apa. Okay, cikgu. Ya. Saya tahu apa yang dimasukkan menentusahkan cikgu. Apa dia? Dia kata berkaitan dengan dunia sebenar kan cikgu. Betul. Contohlah ada dua produk cikgu. Dia ada dua produk A dengan produk B. Okey. Dia kalau dalam buku teks dia ada kira-kira. Kalau saya cakap macam produk A ni kalau dia beli je untung, produk B ni dia macam kurang sikit. Jadi baik dia beli produk A. Macam gitu cikgu. Macam tu. Lebih kurang ya. Maksudnya dalam, tapi yang tu tak dalam dia punya situasi sebenar. Maksudnya bukan situasi sebenar. Benda yang dia produk A, produk B tu ada dalam soalan tak? Dia kalau ni cikgu apa saya tengok dekat contoh cikgu. 200. Okey. Muka surat 232. Oh, 32. Butek kan? Buku teks. Dia macam nak yang terbaik cikgu. Susah. 232. Tapi kalau awak tengok contoh lain, dia bagi lain pula. Coba tengok contoh lain. Tu yang Jawapan. tu yang macam sebenarnya apa dia benda susah dan mentafsir penyelesaian ni. Dia ni Memastikan sebab dia katanya semasa menentusah dan mentafsir penyelesaian, kita pertimbangkan adakah penyelesaian itu menangani masalah berkenaan. Adakah penyelesaian itu rasional apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar. Okay, so dia sebenarnya cara dia ada banyak lah. Tu yang macam cikgu pun tak pasti cara dia macam mana dia nak sebenarnya. Sebab ada yang dia lukis graf tau, ada soalan dia lukis graf. Awak tengok muka surat 237. Betul. Dia menentusah tu dia buat garis lurus. membuktikan. Dia membuktikan lah. So pembuktian tu macam pembuktian tu maksudnya boleh dibuat dalam pelbagai cara. Ada kira-kira kan? Ada lukis graf. Macam tu. Tapi itulah menentusah ni pun still. Apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Confused tak? Cikgu maksudnya cikgu, dia nak yang terbaik cikgu. Dia nak yang terbaik tapi kita kan dah buat model matematik kan. So model matematik kita ni kita kena verify. Verify tu menerangkan adakah model matematik kita tu sesuai tak untuk Buktikan. untuk digunakan kalau ada masalah yang sebenar dalam kehidupan sebenar lah. Sebab kalau yang ni, kalau awak tengok contoh 2 kan, kereta Amin ni, pasal kereta Amin ni, bila dia buat graf tu, lepas tu tapi dia kata apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Lepas tu dalam memurnikan model, mestilah tak dapat memurnikan sebab maklumat yang diberi tu terhad. Dia tak ada bagi maklumat yang sebenar. Maklumat yang banyak lah sebab untuk buat satu model ni sebenarnya kena maklumat ataupun data yang banyak. So dia menimbulkan tanda tanya lah kepada saya. Banyaklah macam apa yang sebenarnya dia nak budak buat. Apa yang nak korang buat sebenarnya. Kalau tengok contoh lain 238 pula dia kira. Dia kira. Cikgu yang kereta ni cikgu.
Dia katakan ni, dia menerusi Amin, maksudnya ada satu kereta je. Dia kata perjalanan boleh sejauh 158 km dari lebuh raya cikgu. Betul. Maksudnya kat dunia sebenar ni cikgu, orang kalau kita naik kereta kan kita tekan minyak kan cikgu. Betul. Nanti orang lain-lain cikgu. Betul. Bila sebab lain-lain itulah. Sebab itulah bila maksudnya terpisah tu dia tak kiranya tak sesuai lah kan model ni. dia kena ada ramai orang baru dia kira Betul lah. average. Betul, data yang banyak. Tu yang cikgu cakap tadi, dia mesti data yang banyak. Barulah boleh kita buat kesimpulan. So sebab itulah dia punya menentu sah tu tak sesuai. Betul tak? Waktu menentu sah tu dia kata tak sesuai. Betul. So dalam buku teks memang dia punya cerita dia sangat banyak lah. Yang rajin baca rajin lah yang tak rajin tak apalah kau buat je lah buku modul. Cikgu rasa macam tajuk ni tak adalah dia bagi soalan yang apa ni sangat macam tak ada pun soalan yang banyak markah. Tak tahu lah kalau banyak markah pun entah boleh berapa markah dia boleh bagi 10 ke? Takkan 10. Kalau tengok kat latihan ekstensif tu dia soalannya jelas. Bagi cikgu lah soalannya jelas kalau kat bahagian nombor 3 tu. Nombor 1, 2, 3 tu soalan dia jelas. So markah dia berapa agaknya? Dia akan masuk bahagian B cikgu rasa ni kalau masuk pun. Tapi tu pun tak tahulah. Cikgu tengoklah buku modul yang lain soalan-soalan yang adalah soalan buku kiranya bukan soalan topikal macam model SPM. Tak ada soalan ni. Tak ada pun soalan pemodelan matematik ni. Sebab dia memang melibatkan pemikiran yang lebih tinggi. So tak semua orang boleh berfikir. Yang boleh-bolehlah. Yang tak boleh tu jawab je yang dia tanya. Yang boleh jawab. Itu je lah. So cikgu memang harap. Apa dia? Bab baru ni. Ni bab baru kan ni. Kenapa? Ni bab yang terakhir lah bab 8 ni. Tak maksud saya KBSM tak ada. Betul. Ni KBSM tak ada. Ini bab KSSM yang baru dan macam yang cikgu cakap kat awak sebelum ni, kita tak tahu pun format dia tu soalan ni akan keluar dekat bahagian mana. Macam tu. Kalau KBSM kita dah tahu kan soalan 1 mesti soalan tajuk ni, soalan 2 mesti soalan tajuk ni. Tapi untuk KSSM ni dia tak ada allocation lagi. Tajuk ni keluar dekat soalan bahagian mana. Tajuk ni dekat bahagian mana. So kita susah nak mengagak macam mana pemarkahan ni nanti. Itu yang susah lah Sebenarnya cikgu nak bagi soalan pun cikgu takut apa soalan yang tiba-tiba nanti soalan sebenar dia bagi yang berbeza daripada yang kita belajar. Macam tu lah. Dia bagi exactly totally lain daripada yang lain daripada yang kita belajar. So susahlah kita nak target. Tapi cikgu ada beli dah buku model macam model SPM. Yang tu yang cikgu nak bagi nanti ni. Lepas habis bab 8 ni dan cikgu nak bagi tajuk cukai dulu. Cikgu nak bagi soalan cukai dulu. Lepas tu barulah cikgu nak bagi kepada model SPM. Boleh. Okay. Korang kan tak ada masalah untuk akses Google Classroom kan? Tak ada. So kalau tak ada memang semua hantar kat situ lah.